Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dan hari ini adalah Ramadan yang keberapa tu? Ramadan yang keberapa? 8. Ramadan yang ke-8. Okey, bersama dengan saya di studio ialah saudara Fizi dari Pancawarisan, dan turut juga bersama dengan kita pada petang ini adalah saudara Suhaizan Haji Noh juga daripada Pancawarisan, dan seterusnya bersama dengan tetamu jemputan kita Ustaz Muhammad Nizam Ustaz Muhammad Nizam bin Ahmad yang turut bersama dengan kita pada tengah hari ini. Mungkin kita ada kelewatan sedikit pada hari ini sebab kita nak selesaikan solat Zuhur dan adalah sambung sikit hari ni Jumaat kan. Okey, jadi dengan itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bermulanya pada hari ini hari yang ke-5 kalau tak silap dalam proses dalam program penghayatan Ramadan yang turut
dianjurkan oleh betul Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, kemudian Pancawarisan, dan diikuti dengan Pancawarisan dan juga Pejabat Parlimen Daerah Jasin. Dan turut juga bersama dengan ialah Masjid Al-Ghaffar dan juga Majlis Pembandaran Jasin dan seterusnya. Kita bersiaran dari platform Jasin Daily untuk anda semua memenuhi dan mengisi ruang Ramadan kita dengan penuh hikmah dan juga barakah. Okey, jadi di depan saya ni saya tunjukkan, ya, itu dia Ustaz Nizam kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz sihat Sihat, Alhamdulillah. Jadi pada hari ni kita bersama dengan Faizal Azhan pun dah ada masuk tu, Muhammad Yusof, Faizal Azhan pun dah ada dekat apa? Di tepi tu. Kemudian turut bersama ialah Hashimah Hasan. Kemudian ada Kasturi Murali. Jadi sebenarnya kita ramai rakan-rakan kita yang yang non muslim juga turut bersama dengan kita pada pada siaran kita. Jadi Ustaz Nizam, kita teruskan dengan mempersilakan Ustaz Nizam mungkin nak perkenalkan diri ataupun memberikan mukadimah pada petang ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama berada di bulannya Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkatan, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jangan tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau kita tak bersyukur maka kita menjadi orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling bahaya tu. Cikgu dah yang paling bahaya cikgu. Sebab kalau ada sekelumit saja sebesar zarah dalam hati kita, adanya sifat sombong, maka kita dah akan terjerumus masuk ke dalam api neraka. Apa yang pernah berlaku kepada sejarah yang dulu sebelum diciptanya, ketika diciptanya Nabi Adam alaihi salam, yang mana syaitan itu terjerumusnya ke dalam api neraka dengan satu dosa saja. Satu dosa je dosanya apa? Iaitu dengan sifat aba wastakbar. Sifat takabur dan sombong. Akhirnya menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Bila kita berada di bulan Ramadan ini pun kena juga hati-hati. Sebagaimana tajuk kita pada pagi pada petang ni, iaitu Ramadan menjadikan insan yang bertakwa. Jadi kita nak bercerita sedikitlah tentang Ramadan ini. Kita dengar dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah berfirman di dalamnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kalau kita tahu, tiap-tiap tahun kita akan dengar. Kadang-kadang bukan kata tiap-tiap tahun, kadang-kadang tiap-tiap bulan kita tiap-tiap bulan kita dengar kan. Dengar ayat ni kan. Kadang-kadang kita dah boleh hafal dah ayat ni kan. Tetapi mengerti tak mengerti kita tentang ayat ni kan. Itu yang kadang-kadang kita confuse tu. Kadang-kadang kita tak faham. Kan kita pandai baca tapi kadang-kadang kita tak mengerti apa yang Allah arahkan kita suruh dalam bulan Ramadan ni. Apa yang Allah sebut kat situ, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam, diperintahkan ke atas kamu iaitu ibadah berpuasa. Kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-umat yang terdahulu kan. Tetapi puasa ni untuk apa? Itu yang kita nak tanya kan. Kadang orang kata kita ni setakat lapar dan dahaga saja kan. Itu yang kita takut kan. Buat sia-sia jadi rugi.
Kita jadi penat je, kita jadi jadi penat je. aja. Kan? Ibarat macam kita ni cakap omong kosong. Kan? Omong kosong, lalah haus saja. Kan? Haus tak ada tekak tu pun kering tapi tak ada manfaat apa-apa. Orang cakap apa tak dapat. Apa pun tak dapat. Kalau orang Melaka katalah. Ya betul lah. Jadi cikgu kita sidang penonton yang dirahmati Allah. Untuk apa kita berpuasa? Iaitu untuk la'allakum tattaqun. Supaya kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hatta apa pun jua kalau sebut je takwa ni, sidang penonton yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hatta apa pun segala pun ibadah mesti dengan takwa. Okey, betul. Tapi kita faham selalu ni kita sebut takwa. Kan? Kerana takwa kepada Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang bila tiap-tiap hari Jumaat, dah 4 bulan, 4 minggu kita ni, dah sebulan kita tak merasa hari Jumaat. Sembahyang Jumaat, betul? Kan? Sembahyang Jumaat. Kan? Mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala. Kita dapat balik kan solat Jumaat. Rindu kita dengan hari Jumaat. Kita nak berkumpul balik sama-sama. Bila kan? bersujud di maksudnya bersolat dan bersujud di masjid tu tak sama dengan yang kat rumah kan. Lain. Sebab tu Allah sebab tu Rasulullah saya kata pahalanya kan 27 kali ganda dan nikmatnya bahagianya tak pernah dapat rasa kat rumah. Ya betul. Kan dekat rumah pening kan, dekat masjid lah tempat kita nak relax. Kan nak rehat. Sebab kalau cikgu tengok kalau kat rumah waktu tengah hari ni nak tidur susah. Cuba imam baca khutbah. Sekejap dia tidur. Sekejap je. Kan? Dah tak nampak kepala. Tak nampak kepala. Sedar-sedar je Bilal dah iqamah. Itulah. Lepas tu siap gosok air basi. Siap tarik lagi. Siap tarik lagi. Jadi kita balik kepada iaitu takwa. Apa yang dikatakan dengan takwa? Takwa cukup mudah, simple saja maksud dia. Betul. Iaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan mengikut apa yang disuruh oleh Allah SWT. Ya, betul. Cukup mudah. Itulah takwa. Kan apa pun jua ibadah kita buat ikut sahaja panduan dia, ikut sahaja sunnah tu Rasulullah SAW, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain, kan kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan? Demikianlah Allah turunkannya kitabnya Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi panduan kepada orang yang bertakwa. Ya, betul. Jadi Allah utuskan pula Rasulullah SAW untuk apa juga? Untuk nak jadi orang yang bertakwa juga, untuk contoh Nabi. Ya, Nabi lah yang paling, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tinggi takwanya, yang paling atas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita ni hanya ikut kepada apa yang disuruhkan oleh Allah SWT. Maka apabila kita sampainya di bulan Ramadan ini, bila diperintahkan berpuasa, maka berpuasa. Jadi jangan makan dekat dalam kelapa sawit. Jadi dia ingat orang tak nampak, sedangkan Allah tu Maha melihat kan. Sedangkan Allah melihat. Itu maksudnya bila kita kata orang lain nampak tak apa, orang lain tak nampak tak apa, Allah nampak tak apa. Kan tak apa, besok dah dekat-dekat nak hujung-hujung, besok bertaubatlah. Itu pun ada juga tu perangai tu. Kan. Dua tiba-tiba pula tengah makan kat kelapa sawit, jatuh pula standannya kelapa sawit atas kepala. Siapa nak jawab? Innalillah. Kalau hidup lagi insya-Allah sebab betul lah. Tapi kalau lah tiba-tiba jatuh standan, meninggal terus. Meninggal terus. Masuk terus. Tahu-tahu sedar marab buka aje. Tu kata wassalam. Wassalam. Jadi apa ni sedang berontai rahmatullah. Apa ni? Kalau kita lihat kan bila takwa itu tuan-tuan rahmati Allah, bila katanya bila masuk bulan Ramadan Allah suruh puasa, kita berpuasa. Maka berpuasalah kita. Ya betul. Kan? Jangan duk banyak akal kita kan nak bohong Allah Taala. Kita ni bohong manusia, kita boleh ada lagi orang kata ada jalan lagi. Ada jalan macam-macam. Tapi kalau kita bohong dengan Allah Taala, bagaimana ni? Sedangkan dunia ni semua tempat ni miliknya Allah Taala. Larilah ke mana pun planet. Pergilah planet Pluto ke, pergi ke planet mana pun sekalipun, duduklah alam mana pun, dia tetap milik Allah Taala. Ya, betul. Kita tak boleh lari daripada Allah Taala. Bila Allah perintahkan, maka kerjakanlah. Kan kita hanya apa ni?
sami'na wa ata'na. Kita ni dengar dapat daripada Al-Quran. Kemudian kita dengar pula daripada Rasulullah SAW, kalamnya Rasulullah SAW, maka kita taat. Itu yang dikatakan wa ata'na. Kan? Kadang-kadang kita fikir kenapalah Ramadan ni kan, nak tahan lapar nak buat apa, macam tak ada nampak pun dia kesan dia kan. Tapi kita tak nampak hikmah di sebaliknya Ramadan itu. Dia mendidik jiwa kita, bukan kata jiwa saja, bukan nampak pada mendidik pada fizikal saja, tetapi jiwa dan rohani kita juga turut sama. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak tengok Ramadan ini benar-benar melahirkan insan yang bertakwa. Ini antara orang kata apa, intipati kita kan. Bagaimana Ramadan itu mendidik dan menjana insan yang bertakwa. Betul. Kita nak tengok. Kalau kita tengok kan, kita tengok dalam Facebook. Kan, kita kadang-kadang kita nak tengok Facebook ni, kita tengok yang boleh memberi inspirasi dan muhasabah kepada diri kita. Ya betul. Kan kita jangan asyik nak tengok resepi aja. Kan? Kadang orang asyik tengok resepi, ada orang tengok pada Instagram kan. Betul. Kan? Macam-macam sekarang. Kan? Macam-macam dekat Instagram aja. Dengan tu. TikToknya, Dengan Bigo TikTok, Live-nya, kan? macam-macam banyak. Itu belum lagi macam-macam lah. Itu Fizi tak tahu lagi. Fizi dengan Twitter lagi. Dengan Twitter lagi kan. Itu kita belum lagi. Jadi bila kita buka, kita tengok. Saya teringat sebagai satu artikel yang mana ada satu namanya artis, bukan Islam namanya, lebih kurang So Winci, saya ingat saya. Apa dia kata? Dia praktiskan tiap-tiap tahun dia berpuasa, ikut macam orang Islam. Dia kata bila dia berpuasa, dia dapat rasakan tubuhnya, fizikalnya itu menjadi kuat. Tuan-tuan rahmatullah. Bayangkan orang yang Islam, orang yang bukan Islam dapat merasai kenikmatan dan kebahagiaan dengan berpuasa. Tapi kita umat Islam terbalik pula pada hari ini kan. Saya kadang-kadang terlibat dengan unit penguasaan bila bulan Ramadan ni. Kadang kita tengok yang sihat-sihat walafiat tak nak berpuasa. Ini yang bermasalah, tuan-tuan dan Allah. Ada yang yang Ustaz Nizam pernah cakap tu, yang berumur pun ada yang berumur pun ada. Dia bukan yang muda-muda. Yang muda-muda ni mungkin kita tahulah cenekel lah. Yang berumur-umur yang berumur ni pun ada. Masalah dia kata tak sihat, dia kata. Sakit dia kata, tapi rokok 3 batang. Macam mana tu? Kan? Lagilah tambah sakit kan? Patutnya kita bulan Ramadan ini, bila Allah perintahkan berpuasa, maka berpuasalah kita. Ya betul. Jangan banyak akal kita. Sebab untuk apa? Bukan hanya untuk fizikal kita. Kita kalau buka dia kata ceritanya orang yang sakit ni bila berpuasa dia jadi sihat. Betul. Terutamanya orang-orang yang bermasalah, yang dulu berat badan melebih, obesiti, kencing manis, darah tinggi. Kalau tengok bulan Ramadan, bila berpuasa semua turun. Kan? Bila raya je kena rendang balik, dia naik balik dia punya termometer dia tu kan. Dia punya meter boleh pergi habis meter kan. Boleh habis meter kan. Jadi tuan-tuan rahmatullah, bila kata kalau nak cerita fizikal ni semua dah tahu dah secara maklum. Tetapi ramai yang tak mengerti bahawasanya Ramadan ini mendidik jiwa dan hati kita. Kan? Dia bukan hanya semata-mata dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dia menenangkan jiwa kita, mententeramkan hati kita dan bermujahadah dan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi nikmat itu akan dirasai bagi orang yang benar-benar ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah setakatnya bangun sahur semata-mata nak makan sambal goreng yang isteri buat, kemudian kena dengan telur hancur pula, kan, kena pula air kopi O, kan, makan, kemudian subuh azan saja tidur balik, dia tak jadi apa. Kan? Lepas tu sembahyang Zuhur, lepas tu tidur balik. Kalau sembahyang Zuhur, sembahyang tak apa lagi. Kan? Yang tak sembahyang. Dia duduk aja tengok berita kan. Lala Zuhur pun lepas, Asar pun lepas. Tunggu maghrib lah. Itu pun sebab buka je. Itulah. Lepas tu nyandor, tarik rokok sebatang, ruyup sampai ke isyak, betul. Kena pula musim PKP ni, surau tak ada.
masjid pun tak ada. Ya. Jangan-jangan tarawih pun tak buat. Masya-Allah. Jadi ini kadang-kadang perkara ini jadi sia-sia. Kan dia tak akan mendatangkan nikmat kepada hati dan jiwa kita ni. Ya, betul. Takkan datang nikmat jiwa, takkan rasanya betapanya besarnya nikmat bila kita berada di bulan Ramadan dan kita tak ambil. Kena hati-hati. Betul. Apa yang nak saya katakan pada petang ini, apa nak saya kata-kata, saya nak bawa dua sahaja. Dua perkara ini penting. Kalau tak, dia takkan didik jiwa kita. Dua perkara ni kena jaga ni. Kan? Kalau masuk yang bulan Ramadan, kena jaga dua ni. Kalau tak jaga, dia takkan jadi. Apa yang dua tu? Yang tu kita nak tahu tu. Jadi kita akan tanya apa yang lagi dua tu, dua yang paling penting tu, selepas kita break sekejap, Ustaz. Okey, boleh. Kita perdengarkan lagu, iaitu lagu ni memang lagu saya favorite ni. Sepanjang bulan Ramadan ni. Lagu daripada Aziz, Mencari Alasan. Bab mencari alasan ni sebenarnya kepada rakan-rakan kita yang mana yang berada di luar sana. Kita teruskan berpuasa, teruskan bersama dengan Ustaz Nizam dan teruskan bersama kami di di Konti Majlis Perbadaran Jasin Vista Alamanda, yang mana kita turut bersama dengan Pancawarisan sebagai antara penganjur untuk sesi penghayatan Ramadan kali ini. Jadi kita perdengarkan sebuah lagu dari kumpulan Aziz yang di-cover oleh Falin Andih untuk pendengaran anda. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti, tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini, ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena, pastinya terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia selama
cara hidupmu. Katakan apa yang kau ingin, selagi kau dapat berkata. Memang begini sikapmu semenjak dahulu. Andainya kita selalu bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu. Keluarga Makcik Kia dan COVID-19. Ini aib. Okey, itu dia tadi sebuah lagu dia mencari alasan mencari alasan. Jadi bulan Ramadan ni bukanlah tempat untuk mencari alasan untuk tidak berpuasa dan untuk tidak beribadah pada Allah Taala. Jadi kepada rakan-rakan kita mungkin kita dapat sebutkan di sini Muhammad Fadli, terima kasih. Rosnita Limbaba dia dah share dah. Kemudian Abdul Latif, hai kandaku DJ Acha dan tim jadi. Mana datang dia dapat nama aku ni yang asal ni. Dia biasa panggil Cikgu Nasa buang tebiat ni, dia panggil DJ Acha ni. DJ Acha ni mesti ada orang bocorkan rahsia ni. Okey, Abdul Latif terima kasih. Dia kata Ustaz favorite Dan ni. Kemudian Siti Nur Hafizah Zakaria, Nur Adawiyah, Muhammad Said. Ni pun orang kuat MPJ ni. Betul rakan sejawat dengan Cik Zuhaizan Tok Su. Bos Cik Zuhaizan Terima kasih bos. Okey, kepada rakan kita Yusuf Hasan ni Yusuf Hasan ni orang orang Nyaleh juga ni. Siti Nuraini Mak Yasin. Yusuf Hasan ni kawan saya ni Cik Hasan. Rakan semaktab di Teruntum, Kuantan. Usup. Okey, kemudian Siti Nuraini, Muhammad Azmil pada Abdul Malik, Muhammad Fahmi Hafizan. Ramai malam pada petang ni. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih dan boleh kongsi-kongsikan siaran ini yang mana kita terus bersama dengan Ustaz Muhammad Nizam yang mana akan membicarakan tentang topik dua perkara tadi. Ustaz Nizam kata dua perkara. Dua perkara yang akan dikongsikan, apa yang penting tu Ustaz. Dua perkara tu. Baik. Terima kasih Cikgu Nazah. Kita teruskan dengan pengajian kita petang ni. Jadi bila kita berada di bulan Ramadan ini, kena hati-hati. Sepatutnya kita sebelum masuk bulan Ramadan ni, dua perkara ni dah mesti ada dalam diri kita ni. Okey. So mesti kena dijaga. Masuk bulan Ramadan, kita sekarang dah 8 Ramadan. Kalau ngikut kita dah habis dah puasa pertama. Lagi 2 hari je. Lagi 2 hari. Puasa pertama habis. Tapi kalau 1 sampai 7 sampai ke 8 ni kita tak jaga, maka sia-sia kita. Betul. Kan cikgu kita nak cerita sidang penonton sekalian yang dirahmati Allah yang mendengar. Kan kita kena bayangkan Rasulullah SAW sentiasa menunggunya kedatangan Ramadan. Kan bukan kata Rasulullah SAW, alangkah Rasulullah SAW punya rindukan dengan bulan Ramadan. Apatah lagi ulama-ulama kita ni yang mengikuti Rasulullah SAW teramatlah rindu. Terpuanglah kita. Tuan-tuan dan rahmat Allah, cuba bayangkan Rasulullah SAW sempat bersamanya dengan Ramadan hanya 8 kali dalam hidup dia. Hanya 8 kali saja. Kan? Sebab tu bila datang Ramadan, Rasulullah SAW dia tinggalkan segala-galanya. Betul. Kan? Banyakkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kan? Banyak melakukan segala-galanya. Semuanya kerana ketakwaan dan cintanya kepada Allah SWT. Kerana di bulan Ramadan ni Allah lipat-lipatkan ganda. Kan? Cukup mudah. Nak saya pun pemaafkan. Contoh Makcik Kia. Biasa jual satu karipap, kemudian dapat untungnya RM1. Di bulan-bulan biasa. Tapi bila bulan Ramadan, bila dia jual karipapnya satu, maka Allah gandakan jadi 100 kali keuntungan dia. Itu bab muamalat tu maknanya bermuamalat dia. Kan? Maknanya kita bulan Ramadan ni limpahnya Allah Ta'ala, Allah tutup pintu neraka. Allah buka pintu-pintu taubat. Kan? Allah buka pintu segala-gala pintu. Pintu rahmat, pintu barakah, semua Allah buka. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu siapa yang berada di bulan Ramadan, ini yang dikatakan Jibril alaihi salam. Betul. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dicerita diriwayatkan oleh sahabat, diceritakan pada suatu hari ketika Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat ni duduk di
di masjid di suatu tempat, kemudian Rasulullah SAW keluar daripada rumah dia, lalu pula berjalan terus ke mimbar. Sampai di mimbar dipanggil sahabat, wahai sahabat, uhdurul mimbar, mai hadirlah ke mimbar, mimbar Rasulullah SAW. Bila datang mimbar, maka Rasul semua pun duduk tengok Rasulullah. Bila kemudian Rasulullah SAW naik ke mimbar, falamma irtaqa, bila Rasulullah naik saja satu anak tangga yang pertama, kemudian Rasulullah sebut amin. Naik yang kedua pun Rasulullah sebut amin. Naik yang ketiga pun Rasulullah sebut amin. Kan? Bila kalau ketika Rasulullah SAW sampai ke tingkat 3, kemudian Rasulullah turun. Bila turun, sahabat pun pelik, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ni tak pernah dengar pun sepatah perkataan yang engkau katakan sebelum ini. Pada hari ni kami rasa macam pelik. Ya, betul. Kata sahabat, yalah, cuba tuan cikgu, kan, tiba-tiba panggil kawan, tiba-tiba sebut amin, amin, amin. Tak ada ujung pangkal, tiba-tiba sebut amin. Kan? Peliklah sahabat. Kan, macam kita lah pun pelik juga kan. Kenapa sahabat aku ni tiba-tiba masuk je kan, hello, bye, pelik kan. Tapi bayang kata Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW berkata tu ada sebab kan. Jadi apa yang nak saya bincangkan, apa yang nak saya katakan dalam hadis ni panjang, tapi saya ambil poin sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW kata apa, ketika aku naik tangga, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah berdoa, maka aku aminkan. Kan? Apakah doa yang pertama yang Jibril alaihissalam doakan? Ya, betul. Kan? Baik, kita tengok, iaitu yang poin saya nak cerita. Doa yang pertama Jibril alaihissalam kan, iaitu bu'dan, maka celakalah ataupun jauhlah daripada rahmatnya Allah Taala. Bu'dan. Kan? Man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, falamma yughfirallah, iaitu barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, berkesempatan berada di bulan Ramadan, tetapi itu tidak bisa ataupun tidak dia mendapat pengampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau besok lepasnya Ramadan, habisnya sia-sia, tapi kita tak dapat keampunannya Allah Taala, maka kita menjadi orang yang celaka. Ini didoakan oleh Jibril alaihissalam. Jibril yang doakan. Bayangkan cikgu. Jibril alaihissalam ni siapa? Ya. Kan? Malaikat, ketua malaikat yang paling kanan di sisinya Allah SWT. Cip malaikat. Cip malaikat paling kanan di sisi Allah Taala. Kemudian Rasulullah SAW, seorang makhluk yang paling dicintai, yang paling dimuliakan oleh Allah SWT, yang mana namanya Allah Ta'ala, sebelahnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang orang kata, kalaulah kata kedua-dua ini doa, Jibril doa, yang amin Rasulullah SAW, rasa-rasa makbul. Kalau doa saya, kita boleh main lagi kan, doa-doa orang lain. Dah confirm celaka kita ni. Adik tu yang saya nak tekankan, kena hati-hati bila berada bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Cari maghfirah Allah Ta'ala, cari keampunannya Allah Ta'ala. Sebagai contoh, betul macam Puan Kamariah ni kata, Ramadan mendidik jiwa dan hati. Dan dalam masa yang sama, Ustaz Nizam pun dah sebutkan tadi, maksudnya bila Jibril maksudnya bulan Ramadan ni peluang seluas-luasnya untuk kita didik jiwa hati. Jadi bila kita berada di bulan Ramadan ini, dan saya kata tak nak kita jadi orang yang celaka, tak nak kita jadi orang yang rugi, maka kena takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah tak nak takwa? Tak mudah. Betul kan? Islam tu mudah tak? Islam tu mudah. Islam tu berapa saja yang asas tiangnya? 5 saja. Kata Rasulullah SAW, bunyal Islam alal khamsin, terbinanya Islam di atas perkara yang 5. Jaga yang 5 ni. Ya, betul. Kalau jaga yang 5 ini, insya-Allah kan, yang lain semua akan terikut sekali. Sebab tu kita nak kena jaga. Kan? Jadi bila kita nak kena jaga bulan Ramadan, yang pertama sekali yang saya kata yang kena jaga, iaitu yang pertama ni poin yang tadi, yang kedua, yang dua-dua poin dua-dua poin itu tadi. Ini iaitu yang pertama, kena jaga solat. Jaga solat. Kerana kalau solat tak jaga, tak guna pun puasa. Ya. Tak guna puasa. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang akan dihisap oleh Allah SWT dahulu ialah solat. Ada orang berpuasa tapi semayang 5 waktu tak buat. Maka sia-sialah puasa. Itu yang macam yang ini yang Ustaz
Ustaz Azam cakap kan, ada yang boleh buat kerja tar jalan. Puasa tapi tak sembahyang. Itu yang masalah. Itu masalah kan. Akhirnya sia-sialah. Sia-sia sajalah yang kita lakukan ibadah tapi tak diterima oleh Allah Taala. Sebab apa? Sebab solat kita tak diterima oleh Allah Taala. Ini nak kena jaga, solat kena jaga. Ada orang kalau dulu kita bazar Ramadan, betul tak? Kalau adanya bazar Ramadan, kita tengok ada peniaga kadang pukul 3 petang dah buka dah, betul? Pukul 3.30 dah buka. Awal dah buka. Kadang-kadang bila dah ramai pukul 4 suku dah ramai. Masuk waktu 4.35. Tapi ada yang setengah-setengah tu kadang-kadang saya tengok kan, bukan peniaga jasin lah. Tempat lain lah. Peniaga jasin semua baik-baik. Baik-baik, alhamdulillah. Hebat-hebat semua. Semua hebat-hebat. Kan kita tengok kadang-kadang kita tengok bila azan kadang-kadang masih lagi leka dengan berjual beli. Kan lupa nak solat asar kan. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang ada yang duduk kat atas motor jejak sampai pukul 6.30. Ya, betul. Kan tak balik-balik lagi kan. Tapi itulah Ustaz kan, kadang-kadang kita tengok kan, macam masing-masing mungkin kata okey mengeluh, mungkin nak mencari pendapatan kan. Tapi bila tidak bersandarkan pada syariat yang Allah dah tuntutkan, tetapkan pada manusia ni, maksudnya kita nampak macam makin dicari makin banyak yang kurang, betul tak Ustaz? Itulah masalah. Jadi masalah yang tu mungkin Ustaz boleh kupas sikit Ustaz. Sebab apa? Bab solat ni memang salah satunya macam kita tengok konsep Ramadan, kita puasa tapi kalau tak solat sia-sia je, penat je. Daripada pagi sampai petang lapar dahaga tapi tak dapat apa-apa. Cuba mungkin Ustaz Nizam boleh kupas sikit. Buat tu kita nak kena jaga cikgu macam mana cikgu kata tu. Kadang kita ambil part kononnya nak puasa saja. Kita lupa kewajipan yang paling utama, iaitu tiang utama kita adalah solat. As-salatu imamud din, katanya Rasulullah SAW. Sungguhnya solat itu tiang agama. Kalau tiang ni tak naik ni, dia takkan jadi. Rumah pun kalau tak ada kalau tak ada tiang pun tak jadi rumah. Tak jadi, dia akan roboh juga kan. Kita tapak kita apa? Tapak kita iaitu iman, takwa kepada Allah Taala. Kan? Sebagai saya contoh, kalau yang bukan Islam ada juga tak yang berpuasa? Ada. Kan? Tapi ibarat kata tak adanya takwa, tak adanya iman, puasanya mereka tak ada dapat apa-apa lah. Tapi macam kita dalam hati tak dapat apa-apa lah. Jiwa dapat, fizikal dapat. Betul. Tapi hati dan jiwa tak dapat, tak rasa nikmat rahmat Allah Ta'ala tu. Kan berkat Allah Ta'ala tak dapat. Tapi kalaulah kita ni sama juga dengan sepertinya orang yang bukan Islam. Betul. Yang bukan Islam juga berpuasa, kan, maka samalah kita dapat yang fizikal saja. Tetapi iman dan takwa tak dapat. Kan, rahmat Allah tak dapat, berkat Allah tak dapat, rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi sebab apa? Sebab Allah bagi sebab kamu berusaha. Kan, kamu berusaha, kamu berikhtiar, maka kamu ikut jalan Allah Taala, maka Allah bagi rezeki untuk kamu. Betul. Tapi rezeki itu berkat ataupun tidak. Itu kita nak kena fikir-fikirkan kan. Kita takut rezeki kita tak diberkati kerana kita menolaknya benda yang paling utama yang Allah suruh. Itu kita nak jaga. Ini yang kita paling takut ni. Kita paling takut. Ini yang kita paling takut. Sebab apa, dalam hal-hal macam ni kadang-kadang diuji dengan lambakan rezeki pun tu dipanggil istidraj. Tu kita kena jaga-jaga. Jadi bila kata solat ni kena jaga. Bila solat kita jaga, bila solat dah terjaga, maka yang puasa kita di bulan Ramadan ini sungguh tak adalah jadinya, kata Rasulullah SAW, lapar dan dahaga, iaitu ju' wal atas. Ada kan kita Rasulullah dah sebut, ada orang berpuasa, ramai umatku berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Ni yang tak nak. Sedangkan Rasulullah SAW kata, berpuasa carilah imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Sebab bulan ni saja yang Allah makbulkan pelbagai doa-doa kita. Kan, di bulan ni saja kita akan bertemunya malam Lailatul Qadar. Bulan ni saja Allah berlipat-lipat kali ganda. Bulan ni saja Allah gari semuanya iblis dan syaitan daripada menghasutnya kita. Yang tinggal hawa nafsu kita sahaja. Kan, hawa nafsu kita pula kena kawal. Kan, jadi nak kawal ibadat tu kena berat. Sebab memanglah solat itu berat, tetapi Allah kata kena sabar. Kan, sungguhnya Allah sebut innallaha ma'as sabirin.
Innallaha ma'as sabirin. Sabirin. Maknanya sungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Orang yang sentiasa walaupun berat rasanya tetapi dia kuatkan semangat demi takwa dan iman kepada Allah Taala. Betul. Maka dia kerjakan jua kerana ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Taala. Maka ibadah solat ini diangkat. Apatah lagi kalau ibadah solat dah diangkat, apatah lagi ibadahnya puasa kalau kita. Maka kita dapat kedua-duanya. Rahmat Allah kita dapat, maghfirah Allah dapat. Akhirnya pembebasan daripada api neraka dan diletakkan di dalamnya syurganya Allah Taala. Itulah saat yang paling kita bahagia nanti. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Tetapi yang kedua ni yang kena jaga, paling utama. Yang pertama tadi solat, jaga solat. Jaga solat. Okay. Yang kedua ni kena jaga ikatan silaturahim kita. Yang ni nak kena jaga. Sebab apa? Mari kita tengok. Kan? Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kan? Apa kata ni Rasulullah SAW? Apa sabda Rasulullah SAW? Iaitu Rasulullah sebut, iaitu salasatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang mana takkan terangkat solat mereka walaupun sejengkal. Ni solat lah macam mana pun. Dia dah solat dah bagus. Puasa dah bagus. Semua dah. Solat dah bagus. Puasa pun dah bagus. Hebat lah zikirullah, lepas tu baca Quran, semua tiap masa bagus dah. Kan? Tapi bayangkan kalau solat ni tak terangkat. Bila solat terangkat, maka yang lain cukup burn habis. Tak guna, tak pakai. Jadi bila solat terangkat, baik nak kena jaga. Ada 3 golongan kata Rasulullah SAW. Tapi saya tak sebutlah golongan yang pertama, golongan kedua. Kalau sebut golongan pertama dengan golongan yang kedua ni, kalau saya nak cerita, jawab kita sampai buka puasa. Jadi kita dia panjang, dia punya panjang. Jadi kita setakat sampai kita ambil golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga Yang ni memang sinonim dengan masyarakat. Bila sinonim dengan masyarakat, yang ni sinonim dengan sebuah kekeluargaan pun kena jaga. Yang ketiga ni siapa kata Rasulullah SAW yang tak terangkat doa, tak angkat solat mereka walaupun sejengkal. Kita ni tiap-tiap hari Khamis kata Rasulullah SAW, kita punya amalan itu diangkat oleh Allah SWT. Sebab tu Rasulullah SAW berpuasa pada hari Khamis. Sebab Rasulullah kata apa? Kenapa sahabat tanya kenapa engkau berpuasa pada hari Khamis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku suka ketika amalku diangkat ketika aku berpuasa, katanya Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah berpuasa pada hari Khamis. Betul. Kan? Kadang-kadang orang kata, sebab apa makcik puasa Isnin Khamis? Entahlah, dia dulu-dulu pun Isnin Khamis cik ikut je lah kan. Kadang kita tak tahu sebab apa hari Khamis Rasulullah SAW berpuasa. Fizi pun baru tahu hari ni Rasulullah memang suka puasa Khamis kan. Kenapa berpuasa pada Isnin dan Khamis kan? Kalau hari Isnin kita tahu sebab kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Isnin? Sebab Rasulullah nak memuliakan hari kelahirannya. Apa tu? Kita Rasulullah berpuasa pada Isnin dan Khamis. Itu pun Isnin dan Khamis itu untuk merehatkan perut kita daripada segala-gala yang kita dah faham kita pelahap segala-galanya. Repair. Jadi kita nak repair 2 hari tu kita repair kata Rasulullah SAW kan. Tapi Ustaz, kadang-kadang kan saya seronok kan bila kita tengok kan macam contoh dalam media-media sosial kan, ubat kurus kan. Saya tengok mula-mula tu memanglah nampak kejayaan kurus tu. Tapi lepas tu dia dah lupa yang dia tu dah kurus. Jadi dia makan balik, jadi gemuk balik. Jadi sekarang ni yang saya nampak, daripada dari segi pembacaan saya lah, diceritakan bahawa Rasulullah ni tidaklah orang yang gemuk. Betul? Dia sedang-sedang. Dia sedang-sedang je. Maksudnya memang fit lah, memang fit. Jadi maksudnya berdasarkan daripada puasa sunat, puasa yang Rasulullah buat tu kan. Jadi maksud bila kita dah tahu ni, bermaksud kita dah nampak lah. Bila ditanya kenapa puasa Isnin dan Khamis, sebab Rasulullah puasa Isnin dan Khamis. Jadi itulah sebaik-baiknya lah. Jadi kita sama Ustaz? Boleh. Ikhlas sikit. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita sama-sama berdakwah kepada Allah. Ya betul. Kan? Jadi untuk bila kita kata tadi macam Cikgu Nasar kata Rasulullah ni suka hidup dalam kesederhanaan. Kan? Kurus tidak, gemuk pun tidak. Tu Rasulullah. Sebab tu Rasulullah pun kalau minum kan, sejuk pun tidak, panas sangat pun tidak, suam-suam kan. Rasulullah pun makan pun tengah-tengah. Kan, makan bila dah rasanya lapar kan, berhenti bila rasanya nak kenyang, bila nak kenyang kan. Maknanya tengah-tengah Rasulullah, semua yang tengah-tengah. Kan, kita tak, kita ambil ujung
kan. Kalau kita ambil ujung kan, selagi belum terik kita sumbat kan. Selagi kan? sedap, selagi itu tu. kita kan. Selagi kalau tak kena teruk ais, milo ais, tebu ais semua kan. Ya. Biasa Rasulullah SAW kita ambil kurma dulu kan. Tapi kita biasa bila buka puasa kita hentam mutabak dulu kan. Kurma tu ujung-ujung. Saya kan? paling seronok Ustaz kan. Paling seronok ni yang saya pernah pergi tau. Macam contohlah geng-geng penjawat awam ni kadang-kadang kita pergi berbuka puasa di hotel kan. Ada sekali tu saya tengok satu meja bulat tu penuh tau. Tapi orang dia 4 orang je. Dia punya makan daripada azan maghrib sampai azan isyak. Itu lagi teruk kan. Sebab apa, dia musafir kan. Jadi dia gunakan platform musafir tu. Dia memang dia hentam. Ambil kesempatan tu. Ambil kesempatan. Jadi dah ada jamak siap-siap kan. Jadi daripada maghrib tu sampai isyak. Ganas. Tapi itulah yang dikatakan oleh Ustaz tadi, Rasulullah tu bersederhana dalam apa jua sekalipun. Jadi macam kita kembalikan pada yang bab silaturahim tadi kan. Okey, baik. Okey cikgu. Kita bayangkan siapakah golongan yang ketiga ni? Ya, betul. Kan kalau kita fikir balik, siapakah golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga iaitu yang Rasulullah sebut ikhwanin mutasarimani. Ikhwanin mutafarimani. Ikhwanin mutasarimani, iaitu dua orang yang bersaudara tetapi mendiamkan diri, iaitu bergaduh ataupun memutuskan silaturahim. Bayangkan. Jadi bila kita berada di bulan Ramadan ini, kalaulah ada bergaduh dengan ayah dengan ibu, berbaik. Ya, betul. Kalau ada bergaduh dengan adik-beradik, berbaik. Betul. Kalau ada bergaduh dengan jiran-jiran, berbaik semula. Ya. Kan Ustaz, jiran-jiran bukan saudara saya kan, mungkin persoalan begitu. Sedangkan Rasulullah sebut dah cakap dah kan, setiap muslim itu bersaudara. Ustaz, mana ada sama saudara? Dia Jawa, saya kan, dia Jawa, saya Melayu. Kan, mana Bugis? Saya Arab. Saya Arab, hidung mancung. Kan, dia hidung penyek, tak sama Ustaz. Bukan saudara saya tu. Tak mengaku saya saudara kan. Sebagai contoh. Kan, kata Rasulullah SAW, mana datang saudaranya, iaitu saudara dengan satu kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya kita ni semua umat Islam bersaudara. Sebab tu kita tak boleh menyakiti saudara kita. Kita tak boleh membenci saudara kita. Tak boleh caci maki saudara kita. Sebab tu kita kena jaga. Jadi dua ni nak kena jaga. Bila ada ikhwan bila adanya bulan Ramadan ini, yang kedua ni nak kena jaga. Kalau kedua ni tak jaga, maka yang pertama ni takkan terangkat. Yang pertama ni takkan terangkat, maka amalan sedekah, berpuasa, sedekah, zikrullah, hatta apa pun kita buat, Allah takkan terima. Sebab tu kata katanya ulama, apabila kita berpuasa tak solat, kemudian kita pula memutuskan silaturahim, takutnya ibadah puasa kita menjadi sia-sia, takkan diterima oleh Allah Ta'ala, dan boleh pergi kepada ni yang Rasulullah sebut, menjadi hanya berpuasa mendapat lapar dan dahaga saja. Kenapa bila saya katakan bila masuk bulan Ramadan, jiwa kena didik. Kita dah penat berpuasa, kita mengharapkan ihsannya Allah Ta'ala, kita mengharapkan maghfirahnya Allah Ta'ala. Maka bila adanya kita eratkan silaturahim, dia didik jiwa kita supaya kita ni, hati kita semakin gendahnya, lemahkan diri kita untuk berjabat. Sebelum ni 7 tahun tak bertegur siapa jiran sebelah. Kan? Pasal sekeping kuih undi-undi je. Dia silaturahim kan? Ni Ustaz kan, yang saya tahu dia lebih 3 hari ni kira kita dah menanggung dosa sesama kan. Maksudnya dalam tempoh 3 hari tu tak bermaafan. Maksudnya kita pun dua-dua pihak lah sama-sama berdosa, betul? Bukan berdosa saja Cikgu Nasar. Kan? Maknanya tak diangkatnya Allah Ta'ala, kemudian tak diampunkannya dosanya oleh Allah SWT. Ini nak kena jaga. Kata Allah SWT kena jaga. Ada dua dosa yang takkan diampunnya oleh Allah SWT sampai bila-bila. Yang pertama syirik, okey. Syirik kepada Allah SWT. Syirik nyata ni. Kan? Yang kedua iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Ni nak kena jaga-jaga. Bab silaturahim ni memang amat serius. Serius. Jangan main-main. Sebab tu kita ni, Rasulullah SAW tekankan, hidup ni mesti berkasih sayang.
Kan bagaimana yang kita tengok Ustaz Albert Liu kan. Betul. Kan tak kisahlah orang tu bukan Islam ke ataupun orang tu Islam ke. Kan betul. tak kisahlah orang tu susah ke macam mana jauh pun dia pergi nak tolong. Supaya apa, nak hidupkan dalam suasana berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Ini yang Rasulullah Allah suruh. Yang ini yang Rasulullah bawa. Bagaimana Rasulullah hubungkan kaumnya Aus dan Khazraj. Allah kemudian menjadi satu, menjadi kaum Ansar. Kemudian daripada kaum Ansar Rasulullah satukan dengan kaum Muhajirin. Hidupnya dalam berkasih sayang, sehingga kan tak ada sekelumit dalam hati pun pergaduhan antara satu dengan yang lain. Ini yang kita nak hidup dalam suasana begini. Orang kata boleh sedikit berlebih kurang. Kalau berjiran tu orang kata andainya termasuklah sampah tu dalam satu ke dua ke masuk dalam rumah kita, angkat, kita masuk je lah. Kita datanglah toleransi, husnuzan. Kita mungkin jiran aku tak perasan angin tiup masuk kat rumah aku. Jangan kita mengadang. Ini semua dah campakkan sampah rumah aku. Kita dah marah. Bila marah bergaduh, bila dah bergaduh tak bertegur. Sampai kita ajak anak-anak kita, kau jangan pergi rumah sebelah, kau jangan berkawan dengan orang sebelah. Dia pula asuk anak dia. Asuk anak pula, suruh anak pula putuskan silaturahim. Tapi sebenarnya Ustaz kan, bukan nak katalah sebab dalam situasi yang silaturahim ni sebenarnya ramai mungkin tak tersedar perkara ni sepanjang Ramadan ni tau. Tapi dalam hal-hal hari ni, terutamanya apabila kita ada media sosial, dia cerita dia, kita bermula daripada benda yang paling asas lah. Majoriti yang kita pernah dengar kan ialah kes tanah. Itu biasa. Sampai putus silaturahim, putus adik-beradik, putus. Tapi bila kita konsult balik, kita kata tanah ni nak bawa ke mana? Tanah ni nak bawa ke mana? Kita nak tanya dia kan. Sebab kita asal pun tanah, kita ke tanah balik kan. Betul. Tapi bergaduh pun pasal tanah juga. Sampai putus silaturahim. Jadi kepada semua audiens-audiens yang sedang mendengar ni, jadi ada dua perkara yang Ustaz Nizam telah bagi penekanan, dan saya nampak penekanan yang perkara yang kedua ni, jaga silaturahim ni, antara perkara yang paling isu yang paling biasa kita jumpa. Dan sebagai contoh dalam media sosial hari ni, macam Fizi biasa tengok dalam grup WhatsApp kan, ada yang live group, dah putus silaturahim tak Ustaz? Nak tanya tu, nak tanya tu. Contoh kalau kata macam grup WhatsApp, adik-beradik kan, tiba-tiba yang abang left, itu jatuh tak putus silaturahim? Nak kena tanya ke tu? Sebab tu cikgu sidang penonton sekalian, sebab tu kita ni kalau berinteraksi dalam alam maya, baik Facebook ke, baik Twitter ke, baik ke Instagram ke, baik pun dengan yang sekarang ni WhatsApp lah. WhatsApp yang paling famous WhatsApp kan. Sekarang macam-macam grup. Betul. Kalau saya tu dalam handphone tu dekat 10 grup, 13 grup. Ustaz ada berapa banyak grup Ustaz? Entah, saya pun tak tahu kira ni. Kan saya dah kira sampai hang. Saya dah kira saya punya grup. Saya ada 138 grup Ustaz. Subhanallah. Itu WhatsApp je. Itu WhatsApp je. Bayangkan. Sekarang bila saya left, dia kata Ustaz sombong. Jadi biar kekal kat situ. Biar kekal kat situ. Walaupun kita jarang-jarang muncul lah orang cakap. Itu strategi tu. Strategi kan. Jadi bila apa ni, kalau grup WhatsApp kita nak kena jaga. Sebab tu Rasulullah SAW kata bulan Ramadan ini mendidik jiwa. Nak jana kita jadi orang yang terbaik, maka ucapan kita, kata-kata kita kena jaga. Supaya apa? Supaya tak mengguris hati saudara kita. Betul. Kan kadang-kadang bergurau tu tak ada masalah, tapi kena hati-hati dalam percakapan kita. Jangan sampai mengguris hati sahabat sehingga sahabat leftnya grup. Kita kena cari sahabat tu minta maaf. Kena minta maaf. Kena PM tepi. Kena PM tepi tu. Kalau tak minta, kalau sahabat kita tak maafkan kita, tu berat. Bukan senang tu Fizi. Jadi sebab tu kita bila bulan Ramadan ni mendidik jiwa, mana-mana yang terputus kita tautkan kembali. Bukan tunggu Syawal. Betul. Baru ni tunggu Syawal, baru nak menangis, nak apa, habis. Macam Ramadan tu sia-sia. Macam suami isteri tu sebelum tidur pun minta maaf awal. Minta maaf. Untung-untung dapat je tak? Yalah betul.
Bayangkan kita ni, Yalah. orang kata. Sebab tu kita, kalau kita tengok, bila bulan Ramadan itu, yang inilah yang paling utama. Iaitu kita dapat eratkan silaturahim. Dia ada pro dan kontra. Kan, mana ada motivasi dan amaran daripada Rasulullah SAW. Rasulullah suruh kita bila masuk bulan Ramadan, eratkan silaturahim, jaga ibadah kita, ikhlaskan diri, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jiwa. Kan, fizikal pula kita menjadi sihat walafiat. Ini semua fizikal dan rohani. Amarannya pula oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang tak tak ambil betul-betul menjalankan tanggungjawab ibadah di hadap bulan Ramadan ini, amalan Rasulullah SAW itulah tadi menjadi orang yang celaka, dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Maksudnya benda yang ini memang kita kena take serious dan masing-masing kena faham. Faham. Kalau buat dapat pahalanya ganjarannya berlipat kali ganda. Tapi kalau tak buat pun mendapat juga. Memang dapatlah. Mendapat juga. Mendapat. Kalau tak buat mendapat juga. Yalah, betul. Dekat dunia kita terasa okey tak puasa kan. Tak kisah aku tahun lepas sebulan aku tak puasa, tak ada apa pun, sihat je aku kan, sebagai contoh. Okey, dia terror ada terror. Cuba besok kalau dah masuk dalam bawah tu. Kalau dah jumpa 2 orang tu. Yalah. Apa kita nak jawab? Sebab tu saya nak peringatkan kepada sidang penonton, kepada kita semua. Kan, kita ni kalau hidup kemudian mati terus, tak apa, tak ada masalah. Tak menyusahkan orang. Hidup kemudian matilah, lepas tu dah tak bangun-bangun lagi, tak apa. Masalah lepas kita hidup kemudian mati, lepas mati kita hidup balik. Itu yang masalahnya. Dalam kehidupan hanya sekali je mati. Tapi hidup kita banyak kali. Kan, hidup, mati, kemudian hidup balik. Lepas kita hidup balik, itu dunia yang betul-betul hakiki. Kan, baru kita merasai. Kan, besok kita tengok azab kubur tu nyata. Kan, kadang-kadang kita dengar selalu talqin kan. Lepas tu duduk bila imam baca talqin, jangan duduk jauh-jauh. Kena duduk dekat-dekat. Ini duduk jauh-jauh. Ini duduk jauh-jauh, hujung dekat kubur sana kan. Dia tahu pula takut mati. Tahu pula takut mati kan. Tapi kadang-kadang ada juga kan, duduk hujung jauh-jauh nak petik rokok. Kan. Jadi bila gitu, apa kata kadang-kadang kita tengok dalam peringatan dalam talqin, imam kata sesungguhnya mungkar dan nangkir itu benar. Kan, sungguhnya azab kubur itu adalah benar. Jadi dah masuk dalam kubur baru kita tahu, baru yang itu hakiki. Yang ini sekarang yang kita tengok ini hanyalah hanya orang kata tipu daya semata-mata. Kita tak tahu. Dunia ni hanya tipu daya semata-mata. Kita tengok seronok, bahagia. Tak ada bahagianya mana kalau kita jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun kita kaya, walaupun kita ada jawatan pangkat tinggi besar mana pun, walaupun kita cantik mana-mana pun, handsome macam mana pun, cantiklah, handsome macam mana pun, macam punya Ustaz Nizam pun, kalaulah jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita tak guna kita hidup. Tak guna. Benda tu tak membawa manfaat pun besok selepasnya kematian. Kita kemudian dihidupkan kembalinya Allah Ta'ala. Kata orang sia-sia je. Sia-sia saja. Tak guna. Jadi kita nak kena jaga. Sebab tu bila kita berada di bulan Ramadan ini, kejar sebanyak-banyaknya amalan. Kerana apa? Takutnya kita tak berjumpa lagi Ramadan yang akan datang. Itu yang paling risau. Kita pun ada sepanjang Ramadan ni pun kita pun tak tahu, besok pun kita tak tahu kan. Belum tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Jadi setiap detik, setiap saat ini kita didik jiwa kita, kita eratkan balik silaturahim. Ni fokus utama saya. Iaitu solat kena jaga, kemudian yang paling utama iaitu eratkan silaturahimnya kita, sesamanya kita. Yang selain itu kita barulah dengan zikirullah kita kepada Allah SWT. Kemudian kita bermujahadah, bangun malam. Itu perkara-perkara basic yang kita dah diajar daripada dulu-dulu lagi dah. Yalah, betul. Tapi jarang kita dengar hadis Rasulullah SAW yang bahawasanya silaturahim ini kalau kita tak ni, maka amalan lain takkan diterimanya oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak kena jaga-jaga. Sebab apa? Katanya bila kita tengok bunyal Islam alal khamsin, terbinanya Islam di atas perkara yang 5. Apa yang 5? Yang pertama dulu iaitu akidah kita, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang ni ada dalam hati kita, maka keempat-empat ni baru Allah terima. Kan? Kita tengok ada orang kan, dia boleh solat macam orang Islam,
Yeah. Dia boleh sedekah macam orang Islam. Mm-mm. Dia lebih baik kadang-kadang daripada orang Islam. Mm-mm. Tetapi dia tak beriman kepada Allah SWT, belum tentu lagi amalan dia diterima oleh Allah Taala. Yeah. Kemudian yang nombor 2 iaitu solat. Solat 5 waktu. Mm-mm. Kan? Mm-mm. Kalaulah solat kita ni, solat 5 waktu kita tak jaga, jangan harap yang 3 ni Allah nak terima dulu. Yeah. Tengok tingkatan dia. 1, 2. Lepas tu barulah orang kata puasanya, hajinya, zakatnya. Di bawah ni. Mana kalau kedua-dua ni, yang orang kata yang pertama menjadi tapak. Dia jadi tapak. Kan? Kalau tapak tak kukuh, kan, maka dia tak akan jadi bangunan. Kan? Kalau tapak goyang, tak kukuh, maka dia jadi goyang. Orang yang kukuh tapak dia orang yang rapat dengan Allah Taala, yang kenalnya Allah Taala. Kan? Kadang-kadang kita selalu sebut Allah wujud qidam baqa, kan? Kita selalu dengar sifat baca kan? Baca. Kadang-kadang adalah masih baiklah ada Raihan buat lagu. Kan? Kalau tak memang tak Allah wujud qidam baqa, kan? Sampai habis. Macam Asmaul Husna lah. Asmaul Husna. Nasib baiklah ada Raihan buat lagu, kan? Kalau Raihan tak buat lagu, dia hairan terus. Sampai ke sudah lah memang tak ingat. Kan? Yang tu dah bagus dah. Hafal ustaz, saya hafal 10 20 tu sifat. Siap bernyanyi lah berlagu. Sedap lagi suara kan. Bila tanya wujud tu maksudnya apa? Dia dah tengangah. Kan? Dah tengangah. Dah tak faham pula wujud. Bila sebutnya Allah wujud qidam, baqa, mukhalafatu, kan? Bila sebutnya semuanya sifat-sifat Allah Taala. Bila kita kenalnya sifat-sifat Allah Taala, barulah kita kenal diri kita. Ya, betul. Kan? Kalau tak kenalnya Allah Taala, kita tak kenal diri kita. Dia kalau tak kenal Allah Taala, maka dia akan datang sombong dan takaburnya diri kita. Sebab tu kita anggap harta yang kita ada, kita yang punya. Kita anggap kesihatan yang kita ada hari ni usaha kita. Kan? Kita anggap jawatan yang kita ada ni, kita yang usaha, kita yang dapat. Maksudnya kita tak anggap yang itu kesemua itu adalah milik Allah dan datangnya daripada Allah Taala. Keizinan Allah Taala. Dari Allah Taala. Sebab sifat kita ni manusia ni sifat naqais. Sifat yang serba kekurangan. Tak ada pun sifat yang mana ada, kan? Kalau Allah tak bagi kita ni angkat tangan ni, tak terangkat tangan kita. Betul. Kan? Kalaulah Allah tak bagi berkedipnya mata kita, maka tak berkedipnya mata kita. Kalau Allah tak bagi bulu mata pun susah. Hura kita. Kan? Bulu mata. Kan jauh lah. Tak percaya try potong bulu mata dia. Bulu mata. Kan? Berkibah-kibah kita kan. Berkibah-kibah kita. Bayangkan itu maksudnya kita ni lemah, serba lemah. Bila lemah kita harapkan pada siapa? Pada Allah Taala sahaja. Kan? Bila kita harap pada Allah Taala, baru kita tahu kita ni lemah, sifat kita ni naqais. Yang Allah itu bersifat kamalat, sifat kesempurnaan yang maha sempurna. Apa pun sifat kesempurnaan di sisinya Allah, yang ada di dunia ini, di alam hatta apapun segalanya, adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kenalnya Allah Ta'ala, bila kita cintanya Allah Ta'ala, baru kenal kita diri kita, barulah dalam diri kita dapatnya menjadi insan yang terbaik dan menjadinya insan yang benar-benar bertakwa. Apatah lagi kita berada di bulan Ramadan, maka paling utama nak kenalkan diri kita, nak kenalnya Allah diri, kenalnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rapatnya kita kepada Allah Taala, maka jangan lupa berzikir kepada Allah Taala. Berzikir kepada Allah. Berzikir. Jadi itulah amalan-amalan yang terbaik untuk menenangkan jiwa kita dan juga untuk orang kata memenuhi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Seiring dengan bulan Ramadan ni, maksud kita mencari keberkatan dan juga sebaik-baiknya pahala sepanjang bulan ini, Ustaz. Itu yang paling utama. Ya, betul. Jadi sebagaimana kita tengok tadi, bab yang Ustaz Nizam telah sentuh tadi, bab solat dan juga bab silaturahim. Bab silaturahim ni sebenarnya agak kritikal jugalah kan. Agak kritikal juga sebab masa sekarang ni ramai orang mudah berkata-kata di media sosial. Sebab apa? Jarinya memang tak boleh berhenti. Kan, bila kita kata awak cakap macam ni, saya tak cakap, saya type je kata. Tapi bendanya tetap merujuk pada perkara yang sama, kan Ustaz? Jadi orang kata apa, kita nak tanya Ustaz lah untuk sebagai apa, kita pun masa pun dah menunjukkan pukul 3.23 petang. Jadi cadangan Ustaz, apa tu saranan Ustaz lah, Ustaz Nizam, tentang amalan-amalan yang terbaik untuk menenangkan jiwa sepanjang bulan Ramadan ni. Boleh kongsikan Ustaz? Baik.
sebenarnya kalau kita nak cerita amalan-amalan ni kebanyakan kita dah tahu. Tinggal lagi susahnya nak buat. Antara nak buat dengan tak ada antara buat dengan tak nak. Kan? Kalau mengikut kita ni, kalau Rasulullah SAW tu masuk je bulan Ramadan, dia dah tingkatkan amal. Kan? Tikar sejadah tak, abang kata tak tinggal. Kan? Tak ada dah ke sana ke sini kan. Ke sana ke sini. Kita PM kita kan. Rasulullah dah tak ada ke sana ke sini kan. Orang kata dengan isteri-isteri Rasulullah dah jarang. Maksudnya banyaknya beribadah kepada Allah Ta'ala. Antara yang boleh kita lakukan jangan tinggal di bulan Ramadan ialah baca Al-Quran. Mudah tak nak baca Al-Quran? Mudah sebenarnya. Tinggal lagi kita yang memberatkan diri kita kepada tak nak buat baca Al-Quran. Mudah tak nak baca Quran? Mudah. Kan orang kata, ustaz, saya bukan hafiz Quran. Kan berapa kata sekarang kita dalam PKP, betul? Ya, betul. Kan dulu sibuk bekerja kan. Sekarang tak sibuk bekerja. Kan apatah lagi kita ada ruang dan masa untuk baca Quran. Banyak masa untuk kita baca Quran. Tapi PKP ni banyak hikmah lah, ustaz. Banyak hikmah. Banyak hikmah dia. Imam tarawih pun dah ramai sekarang. Imam tarawih ramai. Satu Malaysia jadi imam sekarang. Satu Malaysia jadi imam. Kemudian kemudian masing-masing barulah kenal bahawa suami masing-masing sebenarnya mampu menjadi imam yang sebenar. Jadi ni bukan bukan penyamar ataupun yang penyanyi yang sebenar ataupun penyanyi. Jadi yang saya paling seronok, ustaz, kan masa PKP ni, yang mak-mak ni kata inilah kali pertama imam cium tangan makmum. Imam cium tangan makmum tu yang tak tahan tu. Kalau kata yang lagi satu tu dia komen, dia kata selama ni kita sembahyang Jumaat jarang kita cium tangan imam kan. Kali ni kita dapat cium tangan imam, siap boleh peluk. Ganas betul. Tu kata hikmahnya PKP ni kan. Hikmah yang nak bagi nak. Dulu korang masih banyak dekat kedai kopi je kan. Lepas terawih kedai kopi, kedai tarawih kedai kopi. Betul. Balik bini pun dah tidur, anak pun dah tidur. Ini Allah bagi masa duduk diam dalam rumah main dengan anak. Dapat ni bersama dengan isteri, berjemaah dengan isteri. Kadang dulu kan kita nak ajak isteri, isteri kata, bang jomlah kita solat sama-sama, jemaah sama-sama. Buatlah sendiri-sendiri kata. Buatlah sendiri-sendiri. Abang pergi masjid kan. Tapi tak sampai masjid kan. Rupanya dah singgah dekat kedai janda je tak. Itu yang risau tu. Dia corner tempat lain. Dia corner tang lain kan. Jadi bila begitu PKP ni, walaupun orang kata walaupun terawih inna atau inna dengan Allah aja kan waktu jadi imam tu, tapi kita dapat juga orang kata dapat mendidik jiwa kita. Selama ni aku rasa tak boleh jadi imam. Bila jadi imam dia sorong dia kan. Tapi bila masuknya bulan Ramadan, dia mendidik jiwa kita untuk sama-sama mengeratkan silaturahim dalam masa ujian Allah bagi kita, ujian COVID-19 ini. Dapat memberikan ruang kepada diri kita ini untuk bermuhasabah diri, untuk bersama dengan keluarga kan, untuk kita ingat bahawasanya Allah utuskan sedikit saja, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf kan. Allah ini datangkan, Allah uji kita dengan sesuatu perasaan yang takut kan, kehilangan atau benda sedikit saja Allah uji kan. Kadang-kadang kita tengok bila COVID-19 ni satu dunia tak jadi gundah gelana kan, betapa besarnya kekuasaannya Allah Ta'ala. Tak perlu Allah hantar ribut kan, tak perlu Allah hantar gempa bumi satu dunia kan. Baru Allah hantar sekecil-kecil makhluk kan, sekecil-kecil sampai kita tak nampak pun makhluk tersebut kan. Terpaksa tengok dengan alat baru boleh kita nampak. Baru sedikit. Lagi satu ustaz kan, yang saya paling seronok tengok ni, bukan seronok lah maksudnya, yang saya rasa yang macam ustaz kata, Allah izinkan benda ni tersebar luas dan memberi ancaman pada manusia, sehingga kan negara-negara yang saya tak pernah dengar pun muncul kan? Muncul dalam sejarah itu kan. Banyaklah kita kata tak pernah dengar pun. Sebab biasa kita tahu Amerika, England, kan, Australia kan. Itu kadang-kadang cikgu semua sekian sidang penonton, kalau kita tengok yang ni pun kita tengok dunia yang tak keluar pun, orang kata tiba-tiba munculnya negara yang kita tak pernah dengar, tiba-tiba tengok. Cuba bayangkan, alam ni sebenarnya kecil. Dunia yang kita duduk ni sebenarnya kecil. Cuba bayangkan Allah SWT kata di syurganya Allah seluas-luas lagi daripada berjuta-juta kali ganda besarnya daripadanya dunia yang kita duduk ni. Betul, saya setuju dengan ustaz yang kata kecil je kita dunia ni. Ini pun kita orang kata tak habis melawat lagi. Bayangkan di syurganya Allah Ta'ala, seluas-luasnya syurga kan. Bayangkan
Bayang kita nak ke tak nak kita nak. Ini pun duduk kita jiwa. Kita muhasabah diri. Nak ke tak nak kita ni. Kita nak duduk ke dunia yang tak kekal ni ataupun kita duduk dunia yang betul-betul yang abadi, lepas tu penuh dengan nikmatnya Allah Taala. Penuhnya dengan kebahagiaannya. Ya, betul. Jadi bila kita berada ni bulan Ramadan ni, jangan tinggal. Kejar sebaik-baiknya. Cari sebaik-baiknya. Jangan tinggal walaupun sedetik. Paling utama sekali yang saya kata balikkan tadi, Al-Quran. Al-Quran ni mudah saja nak baca, bukan susah nak baca. Kan? Yang penting nak tak nak pada diri kita. Kan, kalau tak nak baca lepasnya semayang, boleh baca bila? Waktunya kita, solatnya kita bawa kereta pun boleh baca. Sambil bawa kereta boleh baca. Sambil bawa kereta boleh baca. Sekarang ni pun dah canggih kan? Dah canggih. Sambil bawa kereta boleh baca tak? Boleh kan. Kalau kata janganlah pegangnya masak Al-Quran. Sambil bawa kereta pegang masak Al-Quran, tu saya tak ajar. Ini saya kongsikan sikit Ustaz. Sebagai contoh sekarang ni kan kereta semua dah ada Bluetooth kan. Jadi dia pasang YouTube Bluetooth, dia type dekat dalam YouTube Juz Amma kan. Juz Amma ataupun surah Ar-Rahman ke apa kan. Jadi dia mainkan benda tu, sambil tu dia bawa lah kereta. Boleh. Dia boleh ikut. sambil ikut kan. Tapi yang nak saya tekankan, bagaimana nak susah tak nak nak baca Quran tak? Bawa Quran tafsir. Bawa Quran tafsir di mana pun jua, letakkan di dalam kereta ke, di dalam kocek ke, bawa lah ke mana. Sambil-sambil tiba-tiba kita nak tunggu bini kita beli barang sebagai contoh. Sekarang PKP dah boleh keluar 2 pula kan. Dah boleh keluar 2. Kan? Biasa kalau kita beli barang 10 minit saja dah sudah. Kan? Tapi kalau isteri kita beli barang 1 jam. 1 jam tu dia kata baru mukadimah dia. 1 jam dia tu. Itu kan? yang masuk shopping, lepas tu shopping sebesar-besar shopping, keluar-keluar kata kasut tak ada. Kasut tak ada. Itu masalah dia. Jadi kadang-kadang kita kan sambil isteri kita kata ni boleh masuk pergi kat pasar raya tu, kita ambil Al-Quran tu kita baca. Walaupun kita tak adanya wuduk, kan orang kata tak ada wuduk tapi pegang je mushaf tafsir Quran, tak ada masalah insya-Allah. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan saya Ustaz. Kalau kata bawa isteri pergi shopping, especially shopping baju raya ke nak beli barang keperluan raya kan. Kalau kita duduk dalam kereta tunggu, boleh habis 1 juz selesai 1 juz. Tapi jangan baca macam Qari'ah lah. Qari'ah tu memang tak dapat lah kalau 1 juz. Yalah. Jadi kalau kita baca konsisten kan. Sebab orang perempuan punya waktu shopping tu memang lama. Memang lama. Itu dia pegang senduk tu belum tentu beli lagi. Tapi dia belik senduk tu 30 minit. Kan? Yang itu kata. Belum kira yang siap mengata ni mengata. Sempat lagi kata. Marah orang perempuan yang kita ni kan. Tapi ini realiti. Sebab apa kita nak mengajak ke arah orang kata apa? Satu wal'as demi masa manusia tu dalam kerugian. Jadi orang perempuan macam waktu PKP ni, macam contoh kita tengok family store kan. Kenapa family store di Jasin ni orang perempuan cukup rimas? Sebab apa? Family store dah tulis dalam tu dia punya nombor 15 minit saja. 15 minit je. 15 minit apa nak belik je tak? Apa nak belik lagi? Jadi nampak dia terpaksa berlatih lah. Jadi itulah antara amalan-amalan dan juga fokus yang telah Ustaz Nizam kongsikan untuk pada petang ini. Jadi mungkin inilah orang kata apa, masa pun dah menunjukkan pukul 3.32 minit petang. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Muzaffar. Ni antara DJ tersohor di Jasin juga ni. Zahra pun ada, kemudian rakan-rakan kita yang lain yang mungkin Laksmana Jebat pun ada dari Alur Gajah. Kemudian abang kita Mazlan Nordin ni, ini antara orang yang paling otai sekali. Kak Su Haji Noh, ni Kak Su ni antara top fan lah Jasin Daily. Kak Su ni. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Jadi Ustaz Nizam, sepatah dua kata Ustaz, untuk pendengaran rakan-rakan kita yang menonton dan juga yang mendengar. Sebab tadi Ustaz dah terangkan tentang bab solat, jaga silaturahim. Dan kemudian Ustaz dah terangkan yang silaturahim ni sebenarnya perkara yang bukan agak penting, memang penting. Yang mampu mempengaruhi keberkatan Ramadan itu. Dan juga Ustaz juga ada berkongsikan tentang amalan-amalan untuk menenangkan jiwa, sebagai contohnya mengaji tadi. Ustaz fokuskan pada mengaji. Kemudian yang Ustaz pun ada sebut tentang zikir tadi. Jadi sebenarnya benda ni yang boleh dibuat, tapi sama ada antara kita lah, antara hati kita lah nak buat atau tidak. Itu saja kan. Jadi sepatah dua kata untuk penonton, pendengar, bagi rakan-rakan yang
mengikuti dari Pancawarisan, page Pancawarisan dan juga Justin Daily. Silakan Ustaz. Okey, baik kepada penonton sekalian. Akhir kata ingin saya katakan tadi, bila kita berada di bulan Ramadan ini, kita cari keberkatan-Nya Allah Ta'ala, carinya rahmat-Nya Allah Ta'ala. Kita lakukanlah semampu mana yang kita mampu lakukan untuk ibadahnya dalam bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, beribadahlah, beramallah mengikut kemampuan kita. Kan, sebagaimana walaupun sedikit kita lakukan, yang penting hati kita ikhlas kerananya Allah Ta'ala, kerananya takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling utama yang kita harapkan ialah redanya Allah Ta'ala. Kan, bila kita lakukan sesuatu itu, amal dia ibadah saleh, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita nak selepasnya kematian kita, kita dibangkitkan di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah yang ceria, wajah yang bercahaya. Dan bila Allah redha pada kita, bila kita datang kepada Allah dalam keadaan redha, maka kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita harapkan, yang paling utama. Dengan Ramadan inilah kita mendidik jiwa supaya kita hampir kepada Allah Ta'ala. Bila kita hampir kepada Allah Ta'ala, Allah akan sayang kita, Nabi akan sayang kita. Bila Nabi sayang kita, Allah sayang kita. Nabi menunggu kita di padang mahsyar dengan penuh kasih sayang dan cintanya kepada kita. Rasulullah terlalu sayangkan hamba dia, terlalu sayangkan umat dia. Janganlah kita, bila Rasulullah sayang kepada kita, ingat kita lupa kepada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah ajar, apa yang Rasulullah suruh, supaya kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa dan insan yang hatinya bila datangnya kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan kepada semua sidang penonton dan yang sidang pendengar, mudah-mudahan kita ni di bulan ini Allah merahmati kita, Allah memberkati kita, Allah mengampuninya kita, dan Allah membebaskan kita daripadanya azabnya api neraka. Dan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan di suatu masa akan datang kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah redha kita, kemudian Allah masukkan kita di dalam pintunya dan dinamakan pintu Ar-Rayyan, dan kita kekal bahagia selama-lamanya di dalam syurga yang bernama Ar-Rayyan. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih, jazakallahu khairan buat Ustaz Nizam. Jadi sebagai pengakhirannya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dari Pancawarisan, Suhaizan Haji Noh, kemudian saudara Fizi kita yang turut menemani kami di konti Majlis Perbandaran Jasin di Vista Alamanda, yang mana satu-satunya studio Facebook Live yang pertama di Malaysia. Inilah sejarah kita di Jasin, Ustaz. Jadi sebagai pengakhirannya kita perdengarkan sebuah lagu, iaitu Sejiwa, iaitu kita kekalkan jiwa kita terus bersama dengan ibadah, dan juga kita teruskan konsisten dengan stay at home, dan seterusnya kita pastikan untuk kita kemenangan kita. Dan minggu depan dijangka kita akan ada sedikit perubahan PKP, yang mana ada pergerakan-pergerakan. Jadi stay at kita sentiasa kena bersedia dan dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang sebenarnya. Jangan mudah sangat terima dengan berita palsu ni. Jadi itu saja setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.